بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan halaman baru pada hari ini. Semalam kita sudah pun menyimak dan mengulang kaji beberapa halaman yang telah pun kita pelajari pada minggu lepas, dan pada hari ini kita akan meneruskan dalam surah Al-Ankabut bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana Ustaz? Hari Ahad ni? Ahad. Terus bersama Al-Ankabut. Al-Ankabut. Al-Ankabut, laba-laba. Betul. Kita harapkan tuan rumah-rumah semua di kalangan kita adalah rumah-rumah yang menjadikan Allah sebagai fokus dalam hidup kita. Kita tidak mahu jadi rumah Al-Ankabut Ustaz ya, yang kita nak belajar bersama apa maksud di sebalik rumah Al-Ankabut yang dinyatakan dalam surah yang ke-29 ini. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman ke-400 pada hari ini. Bermula daripada ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-35, Nabi Ibrahim menyatakan tentang Nabi Lut alaihissalam masih berada di kawasan yang akan dihancurkan oleh para malaikat yang hadir bertandang membawa kabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Kemudian diikuti dengan kisah Nabi Shu'aib, Nabi Hud, Nabi Saleh dan Nabi Musa bersama dengan kaum mereka. Bagaimana Allah menjelaskan peristiwa-peristiwa ini sebagai pujukan kepada sahabat, kepada semua yang diuji dalam hidup ini, bahawa keimanan dan juga amal soleh akan menyelamatkan kita. Mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan ayat 31 hingga 34 pada hari ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Apa khabar semuanya? Ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah bertemu kita di hari ini. Kita berada di halaman yang ke-400. Masya-Allah. Jadi ada lagi lebih kurang dalam 206 ataupun 204 lagi lah. 204. Kurang lebih ya. Allahu akbar. Subhanallah tabarakallah. Mudah-mudahan kita dapat terus bersama dengan Al-Quran. Dan untuk permulaan ini, mari kita sama-sama membaca bermula ayat yang ke-31 sehingga ayat yang ke-36 tadi Ustaz. 34. Okey. Ayat 31 sehingga ayat yang ke-34, dan untuk permulaan ini jom kita mula baca dengan bacaan murattal sabah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكون
القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-31 hingga 34 daripada surah Al-Ankabut. Terima kasih ucapkan kepada banyak Ustaz. mat sah. Ya. Ayat-ayat dia banyak mat. Mat. Ya, mat panjang ya. Mat sah. Ya, memberi stamina pada pagi Ahad ini. Nafas Ustaz, ya. subhanallah. Pada tengah hari Ahad ini. Jadi alhamdulillah, walamma ja'at rusuluna, ini adalah sambungan daripada apa yang kita bincang semalam ya, daripada kisah Nabi Lut alaihi salam ya, apabila Nabi Lut berdoa pada ayat yang ke-30 itu, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang membuat kerosakan itu ya. Jadi Nabi Lut amat perlukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kerana ia berada di puncak apabila orang-orang pada waktu itu berbuat 3 perkara yang dinyatakan pada ayat 29, iaitu mereka terlibat dengan homoseksual, dan yang keduanya ialah mereka merompak ataupun mengambil harta orang di jalanan, dan juga membuat kelab-kelab maksiat pada waktu itu, kelab-kelab mungkar yang berbuat perkara mungkar di kawasan umum.
Maka apakah yang berlaku pada ayat 31, dan ketika utusan kami iaitu para malaikat bertemu kepada Nabi Ibrahim membawa berita gembira. Kita sudah tengok dalam kisah ataupun surah Ibrahim, iaitu berita gembiranya Ustaz ialah khabar bahawa Nabi Ibrahim akan dapat anak. Masya-Allah. Dia malaikat ni datang sebagai tetamu. Betul. Nabi Ibrahim ni dia bagi apa? Kalau dalam surah Zariyat, dalam surah Ibrahim itu siap bagi lembu golek. Lembu panggang ya. Maksudnya ialah menghargai tetamu, dan dengan lepas itu diberikan kabar gembira bahawa dapat anak ya, dengan bil bushra. Qalu, tetapi dalam ayat ini dinyatakan bushra itu disambung dengan inna muhliku ahli hadhil qaryah, iaitu kami akan menghancurkan kepada penduduk negeri ini. Di kawasan itu ada penduduk negeri yang mereka ini melakukan aktiviti mungkar yang dinyatakan pada ayat yang ke-29. Inna ahlaha kanu zalimin, dan diterangkan oleh para malaikat ini bahawa sebenarnya mereka ini berbuat zalim, Ustaz. Ya, berbuat zalim, dan kezaliman ini kalau saya ada cuba tengok sikitlah rujukan sedikit daripada Yahudi dan juga daripada Kristian, mereka menyatakan bahawa masalah mereka ini pasal tidak meraihkan tetamu. Merompak dan tidak meraihkan tetamu. Jadi itu sebabnya mereka itu digelar zalim, dan mereka ni didendalah, diazab ya, terutama dalam tradisi Yahudi. Jadi ada benda yang tak kena, iaitu dikeluarkan bahagian homoseksual tersebut. Jadi itu yang kalau kita lihat sebenarnya salah satu daripada dosa yang mereka buat adalah homoseksual, tambahan lagi mengacau orang ya, merompak, dan yang ketiganya membuat kelab-kelab mungkar. Tetapi dalam tradisi agama lain, bahagian homoseksual tu ada artikel-artikel homoseksual dipadamkan. Pasal apa? Pasal kita tahu bahawa sebahagian daripada orang Kristian ataupun orang Yahudi, mereka cuba memadamkan perkara tersebut pasal dapat bayaran ataupun dapat sesuatu. Dan perkara ini bukan baru berubah, dia sudah berubah lama dan ia diamalkan, sehingga kan orang-orang biasa kalau tak pakar, dia rasakan bahawa sebenarnya yang diazab kaum Sodom ini ya, ataupun kaum Nabi Lut ini di Sodom adalah kerana mereka tidak menghormati tetamu ataupun mencuri, merompak, bukan kerana homoseksual sebentar tadi. Jadi ini perkara yang perlu kita beri perhatian. Quran amat menekankan berkali-kali ya. Kita tengok pada ayat yang ke-32, Ibrahim berkata sesungguhnya di kota itu ada Lut ya. Ini sambungan lagi bila para malaikat kata kami akan hancurkan. Nabi Ibrahim menyatakan bahawa ada seorang insan soleh di kawasan tersebut, namanya Lut ya. Qalu nahnu a'lamu biman fiha. Balas balik oleh para malaikat itu, kata kami lebih mengetahui siapa yang ada di situ, kami pasti akan menyelamatkannya dan juga ahli keluarganya, illam ra'atahu, kecuali isterinya, kanat minal ghabirin, kecuali isterinya yang akan tertinggal pasal bila orang lain beriman, ahli keluarga beriman, yang si isterinya pula pergi sokong aktiviti sebentar tadi ya, memberi khabar tentang homoseksual, walaupun mungkin dia tak terlibat Ustaz ya, tetapi dia memberi khabar, dia forwardkan message, menjadi ejen ya, promosi perkara tersebut, ataupun dia terlibat dengan perkara-perkara mungkar. Maka itu adalah sebab mengapa si isteri Nabi Lut ini tidak akan bersama diselamatkan oleh para malaikat ini. Pada ayat yang ke-33 ya, sekali lagi bila dah sampai tetamu ini, apakah yang berlaku pada Nabi Lut ya? Maksudnya tadi bersama dengan Nabi Ibrahim, para malaikat pergi kepada Nabi Lut. Apakah yang berlaku bila si malaikat ini dalam bentuk seorang lelaki ya, dalam bentuk lelaki hadir pada kawasan ataupun rumah Nabi Lut? Kita baca ayat 33 bersama sekali lagi untuk kita melihat bagaimana perasaan seorang yang beriman dalam hidup kita bila ada sesuatu maksiat ataupun mungkar yang berlaku. Ada perasaan yang kita perlu bina, perlu ada perkara tersebut. Kalau tidak, ia menandakan keimanan itu mungkin sudah makin kurang. Ataupun bagi orang di kaum Lut ini Ustaz ya, bila datang lelaki tersebut, dia kata ini peluang. Jadi mereka bergembira pula, bukannya bersedih ataupun baik, yang kita akan baca pada ayat 33. Kita bersama dengan Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak baca sekali lagi ayat yang ke-33. Seperti yang saya sebut di awal tadi, surah Al-Ankabut ini ataupun halaman ini 400 ini banyak terdapat kalimah-kalimah yang ada mat, ada mat jaiz, ada mat wajib. Jadi memang dia mencabar
pernafasan kita lah. Macam saya ni memang nafas pendek sikit lah. Kalau guru kita Al-Fadhil Ustaz Tir kita, Masya Allah, dia selamba je. Tapi tak apa, kita cuba. Ayat yang ke-33 ini kita cuba baca dengan bacaan mujawad insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma an ja'at rusuluna lutan بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 33. Dan ketika para utusan kami para malaikat datang kepada Nabi Lut, dia bersedih hati. Maksudnya ini yang dinyatakan perasaan Nabi Lut bersedih hati, iaitu istilahnya si'a bihim, ya, nampak rasa di mukanya itu rasa tak berapa senang, ya. Tak senang bukan kerana tak nak tetamu, tetapi bila didapati lelaki bahaya di kawasan sini, ia pernah berlaku kepada tetamu-tetamu lain, wadaqa bihim, ya. Dan apakah yang berlaku? Wadaqa bihim zar'a, dia kalau kita ambil booster ke ustaz ya, bila dah kena zoom dia rasa macam lemah sikit tu. Kekuatan itu lemah pada Nabi Lut kerana apa? Kerana ini tetamu yang akan menghadapi cabaran, ya, menghadapi cabaran. Dan di situ sahaja para malaikat dapat kenal pasti apa yang berlaku pada Nabi Lut. Waqalu, ya, dibalas oleh para malaikat, la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan bimbang, inna, sesungguhnya kamilah yang akan menyelamatkan kamu dan juga ahli keluarga kamu, kecuali isteri kamu, ya, kanat minal ghabirin. Ulang balik ayat 32 tadi itu. Betul, ya, kepada ayat 33 nak menceritakan apa, ya, menceritakan bahawa sebenarnya jangan kita tertinggal dalam kafilah buat kebaikan, ustaz. Ya, jangan tertinggal kita catch up balik, okey, cuba balik. Quran pun sama, ustaz, ya, jangan sampai satu hari kita tertinggal. Kita biarkan, tak apalah, hari 1, hari 2, hari 3, akhirnya dia jadi habit, dia jadi amalan, ya, sehingga kan kita rasa macam selesa tak baca Quran. Tapi kalau kita rasa tertinggal dan kita catch up balik, ya, pasal isteri Nabi Lut ini, mungkin dia kali pertama dia bagi maklumat, dia rasa bersalah, tetapi akhirnya dia rasa best pula, kan, untuk menjadi tali barut ataupun ejen promosi kepada perkara mungkar. Jadi berkali ayat 32 dan 33 ini digelar sebagai ghabirin, ya, mereka yang tertinggal. Mengapa ditinggalkan daripada diselamatkan? Kerana dalam hidupnya selalu meninggalkan kepada keimanan yang diseru oleh suami sendiri pun, ya, suami sendiri. Tapi kalau isteri je asyik main shopping je, kan, contohnya, bukan salah shopping, kan, tapi kalau shopping sahaja sehingga lalai daripada peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan menjemput kepada kelalaian dan akhirnya jauh daripada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 34, inna munzilun, apakah yang berlaku selepas itu? Kami menurunkan kepada hadhil qaryah, kepada penduduk itu, rijzan, ya, iaitu satu sesaan, minas sama, iaitu katanya adalah hujan batu, ada yang kata bahawa hujan yang akhirnya ada sulfur, ya, kalau kita pergi ke laut mati, ustaz, ya, ada yang kata tinggalan-tinggalan itu, ya, selain daripada diterbalikkan kaum Lut ini sendiri. Kaum Lut adalah satu-satunya kaum yang diazab dua kali. Satu dengan hujan tadi itu, hujan batu tadi, dan juga diterbalikkan, ya. Pasal apa? Pasal kesalahan mereka itu adalah amat-amat bahaya, ya, amat-amat merosakkan kepada dunia, dan ia adalah dosa pertama, homoseksual, yang akhirnya diteruskan oleh generasi-generasi seterusnya. Yang kita berdoa, tuan-tuan sekalian, kita berdoa diri, keluarga kita, masyarakat kita dilindungi daripada
perkara mungkar ataupun fahsyak yang diawali oleh penduduk kaum Lut. Jadi di hujung itu Allah katakan mengapa Allah bagi azab tersebut bima kanu yafsukun, kerana mereka berbuat fasik, ya. Fasik mereka itulah yang dinyatakan pada ayat 29, iaitu mereka merompak, ya, mereka yang pertamanya itu adalah kerana mereka terlibat dengan homoseksual. Jadi ini ulangan demi ulangan. Betul. Ya, Allah beritahu kepada kita mengapa di dalam surah Al-Ankabut ni kita kena faham suasananya ialah kalau awal kita bincang sebelum ini Ustaz tentang Khabab Al-Arad. Dia sampai dia punya apa, bila dibakar tu lemak-lemak dia tu memadamkan api. Allah, ya. Berbirat-birat bila dia dah habis tu dan dia datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, bila pertolongan? Jadi kisah ini nak menunjukkan bahawa Allah akan tolong. Subhanallah. Allah akan tolong sebagaimana pernah Allah tolong Nabi Lut, Allah tolong kepada Nabi Ibrahim bakar terbakar. Maka Allah akan tolong juga kepada para sahabat. Allah akan tolong juga kepada umat Islam apabila kita ini betul-betul berpegang kepada iman dan amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada perkataan pilihan pada hari ini kita saksikan, iaitu dayaqa, iaitu sempit ataupun sesak. 13 kali disebut di dalam Al-Quran. Inilah perkataan yang disampaikan pada ayat yang ke-34 ataupun ayat yang ke-33, ya. Ini adalah respon daripada Nabi Lut berkaitan dengan rasa sempit kekuatannya apabila bertemu dengan tetamu tadi, iaitu para malaikat yang berupa lelaki, kerana tidak mahu tetamu itu dikacau. Ini adalah sikap bagi orang yang beriman, tidak mahu rakan, tidak mahu ahli keluarga, kawan, jiran dikacau ataupun disakiti. Dan kita doakan Allah jadikan kita orang yang beriman. Kita bertemu lagi, kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Antara lirik ni pasal lepas tu tinggi sangat. Jadi tak berani pendek sangat lah speaker awal minggu ni Ustaz. Okey, tapi alhamdulillah ya, tentang iman sebagai mutiara. Betul, ya, sesuatu yang perlu, mutiara ni kena carilah Ustaz. Betul, ya, memang dia dah ada, tetapi kalau tidak dicari tak muncul. Ya, dan juga ia bukan main saya cari awak dapat, tak ada, ya, masing-masing kena cari. Ya, dan dalam kisah Nabi Lut ini apa yang kita belajar sebenarnya, walaupun si suaminya Nabi Lut itu adalah insan saleh, ya, tetapi isteri kalau katakan tidak mahu ambil cakna, ya, tertinggal daripada perjuangan Nabi Lut itu sendiri, malah menjadi juga ejen kepada perkara-perkara mungkar, maka akhirnya dia dipisahkan. Dan sama jugalah Ustaz, itu peristiwa yang kita kena ambil juga. Kadang-kadang si isteri pula pergi cari kelas agama, si suami tak nak pergi, kan. Tapi pentingnya saling mendoakan, saling berkongsi, dan jemput tuan-tuan untuk kongsi di Facebook, ya, di YouTube, di mana saja kongsikan. Kalau takkan YouTube panjang sangat nak dengar, mungkin ambil poin-poin ringkas, potong-potong YouTube-nya ke, kan, untuk disebar-sebarkan. Mari sama-sama kita teruskan dengan tajwid dahulu. Ya, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan puan-puan sahabat Al-Quran, sebelum kita menyambung bacaan dan juga kupasan halaman yang ke-400, mari kita nak lihat sekejap perkongsian tajwid kita. Hari ini kita nak masuk tentang hukum mat. Tadi kita dah sebut di awal tadi, ayat ataupun halaman kita ada hari ini banyak kalimah-kalimah yang melibatkan mat jaiz, mat wajib. Kadang-kadang kita tertukar Ustaz, berapa harakat ni? 2 harakat ke, 4 ke, 5 ke, kadang-kadang bercampur aduk. Betul. Jadi kita kenal pasti supaya dapat bantu bacaan kita, kita baca dengan baik, insya-Allah. Baik, jom kita tengok tentang mat hari ini, iaitu mat jaiz ataupun mat wajib. Kita tengok hukum mat wajib muttasil. Okey, ada yang panggil mad al-maddul muttasil, ada yang panggil mat wajib muttasil. Boleh, tak ada masalah.
kadar mat dia ialah 4 atau 5 harakat. 4 atau 5 harakat. Jadi dalam halaman yang ke-400 ni, contoh yang kita nak tengok ialah pada ayat yang ke-31, mula-mula sekali ke atas tu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ja'at rusuluna, kan. Jadi kadang-kadang kita tertanya macam mana nak kira dia, kan Ustaz Fazal, macam mana cara nak kira dia kan. Jadi tuan-tuan boleh cubalah, sama ada daripada jari kita ni dalam keadaan terbuka macam ni, kita tutup. Contoh, walamma jaa, 5 harakat, ataupun daripada keadaan tutup kepada buka, walamma jaa, 5 harakat. Kan, tapi jangan cuba ketika solat pula. Kan pelik makmum sebelah tengok kan, apa hal pula ni kan. Jadi boleh latih, dan bila kita dah terbiasa, insya-Allah Safas, dia akan jadi, kita boleh agak dah panjang gitu. Berapa panjang? Panjangnya. Jadi kena hati-hati, wajib muttasil 4 atau 5 harakat. Selamat mencuba, mudah-mudahan dipermudahkan insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi berkongsi tentang mad. Kita dah mula. Betul. Mad wajib muttasil. Muttasil. Ya, kalau bersambung tu wajib muttasil. Betul, ya, kalau dia berpisah pada dua kalimah berbeza, jaiz munfasil. Betul, ya. Dan bila cakap tentang 3 4 5 tadi Ustaz ni kan, 2 4 5 tadi tu, dia kadang-kadang ada yang baca ketika mad itu dia panjang sangat tarik, ya, tapi kalau waktu mad biasa tu dia pendek kan. Macam mana dia nak menyeimbangkan tu? Menyeimbangkan tu. Jadi itulah kita kenal pasti nama ataupun mat itu sendiri. Kalau macam mat wajib ni kan, kalau kita tengok kalimah ja'at itu, kita nak kenal pasti dia macam mana nak tahu? Sebab mat itu, tanda mat ataupun huruf mat alif tu, dia ada tanda atas tu kan. Dia kata misai lah, lintah, macam-macam lah. Bertemu dengan hamzah a tu dalam satu kalimah. Itu yang dia tak bercerai lah. Satu kalimah. Jadi yang tu memang kena 4 atau 5 harakat. Jadi mat ni pula dia berbeza-beza mengikut keadaan. Betul. Kalau kita waqaf, kadang-kadang dia tak jadi panjang, dia jadi pendek. Kadang-kadang dia tak jadi mat, dia jadi dengung. Allahu akbar. Jadi sangat penting Ustaz untuk ada belajar, belajar. Dan itulah usaha kita sikit sebanyak dalam My Quran Time untuk kita kongsi dan kita ulang kaji pengajian tajwid kita insya-Allah taala. Insya-Allah ya. Jadi kita harap nanti kita macam driving lah Ustaz ya. Betul Ustaz. Mula-mula mungkin dia tergagap-gagap sikit ya, tetapi alhamdulillah bila kita latih dan latih, mungkin kalau tak ingat pun nama dia tadi, tapi cara kita baca, driving tu ya, adalah cara yang betul. Meneruskan satu baris demi satu baris dalam Al-Quran ini. Baik. Kita ingin meneruskan kisah Nabi Lut alaihi salam sebagai satu kisah. Kalau kita lihat kisah-kisah lain dalam surah lain, ada tujuan objektif yang ingin disampaikan di dalam Al-Quran. Dalam surah ini kita yakin ya bahawa di awal surah Al-Ankabut ini bercerita tentang cabaran umat Islam di Mekah ya. Mereka ini boleh berjihad, tapi jihad mereka bukan berperang. Jihad mereka ialah tidak berperang. Ya, jihad mereka ini diseksa ya dengan keimanan dan tidak boleh berperang. Dan adakah Allah akan bantu? Inilah jawapannya. Malah bagi kisah Nabi Lut ini ada lagi ekstra yang Allah ceritakan pada ayat yang ke-35 sehingga kita sambung kepada nabi-nabi lain pada ayat sehingga ayat 38. Kita teruskan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, sahabat Al-Quran, ayat yang kita nak sambung kejap lagi ni ada dua tempat yang melibatkan idgham Ustaz. Ini saja kita kongsikanlah supaya nanti kita bacakan. Yang pertama sekali permulaan itu ayat yang ke-35, walaqad tarakna. Walaqad tarakna. Jadi qalqalah kat situ tak terjadilah sebab dia memasukkan dal itu ke dalam ta satu tempat. Kemudian satu lagi pada ayat yang ke-38 waqad tabayyana. Kan? Waqad tabayyana. Nama dia idgham mutamathilain, dan ada setengah pembahagi lagi dia kecilkan idgham mutamathilain saghir. Maksudnya kalau mutamathilain ini dia sama makhraj dan sama sifat. Maksudnya ini terus baca ta terus masuk kepada ta. Dal tak bunyi dah. Dal tak bunyi. Idgham mutamathilain saghir kan. Huruf pertama sukun ataupun mati, huruf yang kedua tu berbaris. Jadi kita baca nanti walaqad tarakna dengan waqad tabayyana. Jom kita praktik terus dalam bacaan kita dengan bacaan murattal Hijaz.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 35 hingga 38 menyambung kepada kisah Nabi Lut sebentar tadi bila mereka itu sudah dimusnahkan rijzam minas sama, iaitu seksaan daripada langit, iaitu seperti hujan batu yang menghancurkan mereka, dan selain daripada itu mereka diterbalikkan pada surah lain. Maka Allah menyatakan pada ayat 35 walaqad tarakna, ya, sesungguhnya kami telah tinggalkan daripada sebahagian negeri itu ayah, ya, sebagai satu bukti bayyinah yang jelas liqaumi yaqilun, untuk kaum yang ingin menggunakan akal mereka. Apakah yang ditinggalkan itu? Itu sebabnya kalau kita pergi ke Jordan Ustaz, ya, kita masih lagi boleh melihat kepada laut mati, ya, yang kalau berenang jangan berpaling ke bawah kan, masuk air garam itu terlampau perit kan. Ya, jadi kita boleh berenang sambil minum air, ya. Orang buat begitulah kan, kuat lentang ya. Jadi itulah tempatnya, ya, yang bercerita tentang Allah kata tarakna, kami tinggalkan, kami letakkan ini sebagai apa? Ayatan bayyinah, ya, sebagai satu bukti yang menjelaskan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa apa? Bahawa Allah pasti akan menolong orang yang beriman. Allah pasti akan menolong orang yang beriman. Kalau kita ini mungkin tercabar, diuji, disakiti kerana memperjuangkan iman dan juga kebaikan. Bukan kerana sakit kita ini, kerana kita ni disebabkan kita hanya untuk diri sendiri sahaja, tetapi kerana nak buat kebaikan. Maka ini adalah bagi kaum yang nak menggunakan akal, ya, mau menggunakan akal, yang berfikir aras tinggi, dia dapat melihat, oh, sebenarnya dalam kisah Nabi Lut ini nampak seperti berulang, ya, pada surah-surah yang berbeza, tetapi dalam surah ini untuk menjelaskan bahawa kalau saya buat kebaikan, saya jauhkan daripada perkara-perkara kemungkaran ini, maka saya pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih daripada itu, Allah membawakan kepada kisah Nabi Shu'aib pada ayat yang ke-36, wa ila madyana akhahum syuaiba, ya, iaitu pada kaum Madian
Nabi Shu'aib, bapa mertua kepada Nabi Musa. Masya-Allah. Kita dah tengok dalam surah Al-Qasas surah yang ke-27, tapi kali ini sudutnya apa? Sudutnya adalah sudut surah Al-Ankabut. Bukan surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas mungkin bercerita tentang bagaimana Allah menyusun, ustaz ya. Bagaimana menyusun hidup Nabi Musa itu, berjumpa dengan bapa mertua dekat Madian. Ya, macam ustaz jumpa bapa mertua dekat mana? Oh, kat Kedah lah. Kat Kedah kan. Okey, tak ada planning pun kan. Waktu kecil-kecil, ya Allah, saya nak bapa mertua saya orang Sabah yang duduk di Penang, tak ada kan. Tetapi Allah susunkan, dan di situ semuanya adalah untuk perjuangan kebaikan. Dia bukannya Allah susun-susun ni lepas tu duduk-duduk happy ever after, tak ada. Ya, sebenarnya nak dapat kebahagiaan terusnya itu adalah dengan kita berjuang ikut Nabi Musa. Itu kalau sudut pada surah Al-Qasas. Tetapi dalam surah Al-Ankabut ini, kisah Nabi Shu'aib adalah nak menunjukkan Nabi Shu'aib bapa mertua yang menjadi pejuang. Perjuangan pada kaum Madian ini, apakah katanya? Ya qaumi, wahai kaumku, beribadahlah, sembahlah kepada Allah, warjul yaumal akhir. Ya, di awal surah Al-Ankabut ini ada perkataan warju, ustaz ya. Raja ini maksudnya ialah pengharapan. Inilah antara tema penting dalam surah Al-Ankabut, ya, itu kita ada harapan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada labah-labah. Labah-labah ni lambang kepada formula makhluk yang lemah. Maksudnya bila kita diuji, sila ada harapan. Bila kita ada ujian COVID-19, ujian banjir, bagi tuan-tuan mungkin ada saudara yang ada ujian tertentu, kita kena ingat perit macam mana pun jangan putus harap kepada siapa? Kepada Allah. Ya, dan di sini beribadah pada Allah, berharap kepada hari akhirat. Pasal di hari akhirat Allah tidak akan mensia-siakan segala ujian yang ada itu, Allah akan bagi yang lebih baik, ustaz ya. Di akhirat khairu wa abqa. Kalau rumah tu mungkin dah kena banjir ke, ataupun ada kesakitan dalam diri tuan-tuan sekalian, sampai sana lebih baik, maksudnya tidak ada sakit lagi dah. Kan? Dan di sana kekal sihat. Kan sekarang ni kita sihat, ustaz kan, tapi lepas tu sakit, betul, sihat balik sakit. Jadi kadang-kadang kita pun bila saya tengok kat rumah tu ubat banyak dalam satu plastik tu kan, kata bila lah nak habis makan ubat kan. Rupanya sebenarnya yang habis makan ubat di mana, tuan-tuan? Apabila sampai kepada hari akhir, kita diizinkan untuk berada di syurga Allah. Syaratnya wala ta'thau fil ardi mufsidin. Jangan berkeliaran buat kerosakan. Ini yang dibuat oleh Madian. Mereka ini cari orang untuk tipu. Betul. Cari orang untuk tipu, cari orang untuk dapat kepentingan diri sendiri, tetapi kita berkeliaran untuk membantu. Ya, tuan-tuan kalau katakan pergi balik kampung ke apa sebagainya, ada peluang saja kita menambahkan iman. Kalau berjalan ke pergi naik gunung gunung Ustaz hari tu ke Kundasang katanya. Ya, seronok Ustaz di sana. Alhamdulillah. Apa yang Ustaz nampak di sana, Ustaz, yang menambah iman dan menambah amal? Pertamanya Kinabalu tu sendirilah. Ana sempat tengok 10 minit saja. Lepas itu dah ditutupi dengan kabus sepanjang hari. Dia nak tunjuk bahawa betapa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan benda yang besar pun Allah boleh sekejap mata sahaja kan, ya. Apatah lagi kalau kita ni kecil sangat. Betul. Kalau Allah nak tag sekali je habis kita kan. Jadi itu adalah bagaimana membina iman ketika kita berjalan, misalnya sepanjang hidup kita. Jangan sampai kita jadi orang yang setiap masa nak makan orang. Ya, membuat kerosakan seperti kaum Madian ini sendiri. Maka apakah respon mereka? Ayat 37 kita baca sekali lagi untuk kita memahami bagaimana pada zaman Nabi di Mekah itu pun sama respon daripada orang musyrik, tetapi Khabbab al-Arad ya tetap juga istiqamah walaupun badan dia berbirat-birat dibakar oleh musuh pada waktu itu. Ayat 37. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ibu ayah dikasihi Allah SWT, kita nak baca lagi sekali ayat yang ke-37. Ayat ni pun panjang, kita cuba sampai tak satu ayat tu kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين صدق الله العظيم.
Mereka mendustakan Nabi Syuaib, maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat, lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka sendiri. Jadi ringkas saja kisah Nabi Syuaib ini. Kalau dalam kisah dalam surah Al-Qasas panjang kan. Betul. Kerana sudutnya itu berkaitan dengan Nabi Musa ya. Tetapi dalam hal ini Nabi Syuaib, salah satu sudut pandang pada profil Nabi Syuaib ini ialah beliau adalah nabi mengajak kepada keesaan Allah, tetapi apakah yang dibuat oleh kaumnya? Didustakan, maka Allah letakkan azab kepada mereka, rajfah ya, sebagai satu goncangan, dan akhirnya mereka jadi mayat yang bergelimpangan. Ceritanya ialah Allah tetap menyelamatkan iman dan amal bagi orang-orang yang memilihnya. Dan diteruskan pada ayat 38, Nabi Saleh dan juga Nabi Hud. Nabi Hud dan Nabi Saleh, apakah yang berlaku? Juga sesungguhnya telah nyata bagi kamu kehancuran daripada bekas tempat tinggal mereka. Syaitan telah menjadikan perbuatan mereka dirasakan indah sehingga menghalang mereka ke jalan Allah, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Sebenarnya orang yang Ad dan Samud ni Ustaz, dia adalah orang bijak. Orang bijak. Mustabsirin ini adalah orang yang amat tajam. Itu sebabnya mereka boleh buat binaan-binaan yang cantik. Betul, kekal sampai sekarang boleh nampak tinggalannya. Terpegun saat kita memang terpegun ya, kalau kita dapat kan. Dan ini adalah kawasan yang dilalui oleh orang Mekah ya, kawasan Ad dan Samud ini kan. Jadi bila mereka melihat mereka ni bijak, tapi macam mana mereka ini boleh tertipu oleh syaitan? Dia sebenarnya Allah nyatakan ramai orang bijak, dia ada master, PhD, degree apa sebagainya, tetapi bila syaitan tipu mereka, kadang-kadang mereka masih lagi menyembah berhala. Betul. Masih lagi cara berfikir mereka, baiklah saya ambil rasuah, saya dapat 50,000. Padahal sebenarnya kalau fikir betul-betul bijak, kalau dia tak ambil 50,000, dia akan dapat berjuta-juta bila sampai di akhirat nanti. Logik orang yang bijak ini kadang-kadang ditipu oleh syaitan. Syaitan akan menyebabkan rasa ini memang berharga ni 50,000 kan, walaupun sebenarnya 50,000 itu tidak diberkati. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, cikgu-cikgu kalau mengajar pada anak-anak murid, kita pastikan bila mereka jadi bijak, jangan mereka lupa bahawa ada syaitan. Masya-Allah. Syaitan akan cuba, dia orang bijak ni lagi bijak buat jahat. Lagi dia corner tu, corner baring kan. Kalau yang lain tu dia asyik terlanggar dindingnya. Yang ini lebih tajam, tetapi rupa-rupanya Allah menyatakan bahawa mereka ini tidak selamat. Pada kaum di Mekah, mereka dapat tahu Abu Jahal, jangan kau rasa bahawa engkau ini amat bijak, kau kena nanti. Dan ini memberi semangat kepada para sahabat, memberi semangat pada kita, dan kita membawa pada resolusi pada hari ini. Kita saksikan. Yang pertama, selalu melindungi orang beriman. Satu resolusi yang kita belajar daripada kisah Nabi Ibrahim menyatakan Nabi Lut masih ada di dalam negeri tersebut. Yang kedua, bersedih ataupun rasa duka kerana ada maksiat yang berlaku di sekitar. Dan yang ketiga, walaupun ada ilmu, kita minta perlindungan daripada Allah agar jangan syaitan menghiasi perkara mungkar dalam hidup kita. Bersama Ustaz Tan. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, jadikanlah nikmat yang kau kurniakan kepada kami menyebabkan kami semakin dekat tunduk patuh kepadamu ya Allah. Jangan kau jadikan nikmat kurniaanmu itu buat kami menjadikan kami semakin jauh lalai tidak patuh kepadamu ya Allah. Kurniakan kekuatan buat kami dan juga hidayah petunjuk daripada-Mu ya Allah untuk kami mengurus nikmat-nikmat yang Kau kurniakan kepada kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaznya pada hari Ahad ini untuk kita terus istiqamah dalam bersama Al-Quran, dan tuan-tuan dapat bersama dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita menyumbang, memastikan bahawa semangat pengorbanan dalam kehidupan kita ini, walaupun perit, kita tahu ujian ini akan berakhir dan
disambut dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala jika ianya diasaskan oleh iman dan amal soleh daripada al-Quran. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pagi esok, dan terus kita bersama My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Assalamualaikum.